الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون ولقد آتينا موسى وهارون والفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Baik. Ini ialah sambungan surah Al-Anbiya. Malam tadi ada satu ayat akhir sekali, ayat 47. Ayat 47 malam tadi ya. Wa nada'ul mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tazlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yaitu kami akan adakan timbangan amal yang adil di akhirat kelak, dan tidak akan dizalimi satu jiwa pun, sedikit pun. Dan sekiranya ada suatu amalan seberat zarah min khardalin, daripada biji sawi, ataina biha, kami akan bawa amalan itu walaupun sebesar sebiji sawi, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah dengan kami saja yang membuat perhitungan amal-amal manusia. Jadi untuk ayat ini saya bawa satu hadis daripada Imam Ahmad. Dia berkata bahawa Abdurrahman Al-Hubla berkata, aku mendengar daripada Abdullah bin Amr bin Amrah, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, anak Amr Al-Ash. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelesaikan urusan satu orang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kepadanya ditebarkan 99 buku daftar yang besar, setiap satu lembaran sepanjang mata memandang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu nak ingkari semua ni? Apakah para malaikat pencatat lagi penjaga itu, satu malaikat rakib, satu atib, satu malaikat yang jaga, satu malaikat yang catat, amal itu menzalimimu? Lelaki itu menjawab, tidak ya Rabb. Allah Ta'ala berfirman lagi, apakah kamu memiliki alasan atau kebaikan?
Lelaki itu nampak bengong dan menjawab, tidak ya Rabb. Allah Ta'ala pun berfirman, tentu di sisiku engkau memiliki satu kebaikan, dan hari ini tidak ada kezaliman bagi kamu. Satu kebaikan ya dia ada. Lalu pasal amal ibadat dia tu yang banyak-banyak semua sekali tu, dia kata mereka zalim kamu ke? Tidak. Kosong. Tinggal satu ya tinggal. 99 tu buku tebal lah kau. Amalan-amalan dia mungkin hancur kerana tauhid syirik ke apa kata wallahu a'lam lah. Lalu dikeluarkan satu bekas miliknya yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keluar ayat tu ya. Itu yang ada. Maka Allah Ta'ala berfirman, saksilah semua oleh kamu semua. Maka lelaki itu jawab, ya Rabbku, apakah bekas itu ada bersama dalam buku daftar besar ini 99 ni? Maka Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya engkau tidak dizalimi hari ini. Lalu buku besar yang besar itu diletak atas satu anak timbangan, tak sebelah, satu belakang. Sedangkan satu bekas lagi dia letak dalam satu timbangan yang lain, lalu ditimbang. Kemudian nampak bahawa buku daftar yang besar itu begitu ringan. Amalan dia yang banyak-banyak tu ringan belakang, pasal jadi habuk ke apa, hancur habis. Dan satu bekas tadi yang berisi la ilaha illallah tu jadi berat. Tidak ada sesuatu pun yang berat bersama Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Baik, habis cerita tu, iaitu tentang ayat tadi lah. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan zalimi. Kalau tauhid kita betul, tidak buat syirik, beriman tidak buat syirik. Yang kedua, amal soleh kita betul, tidak bid'ah. Maka kalau kita buat bid'ah atau buat syirik ke Allah Ta'ala, semua yang ada tu hancur habis, semua sekali. Lepas tu kalau kita ada peluang boleh mengucap tu lah, ya itu yang kata kalimah akhir sekali, siapa dia boleh mengucap buat kalimah syahadah tu syurga tu. Baik. Malam ni ya pula berkenaan ayat ni. Sebelum dibaca ayat ni, saya nak beritahu tentang usul tafsir berkenaan dengan berhala. Usul tafsir berkenaan dengan berhala. Jadi berhala ni disebut dalam Quran asnam, makna berhala. Dan cerita berhala ni disebut berserta dengan cerita Nabi Ibrahim AS. Tentang Nabi-Nabi lain tidak dicerita begitu, tapi mereka puja asnam juga, puja berhala juga. Tapi berhala apa di sini? Sini berhala apakah yang disebut? Berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka puja di berhala-berhala ni adalah jenis perantara, perantaraan. Berhala perantaraan. Jadi disebut dalam Quran ilah. Disebut dalam Quran juga disebut sebagai aulia, disebut sebagai walad, anak pada. Ini adalah jenis-jenis perantara belaka. Semua ni perantara belaka, termasuklah asnam tadi, iaitu berhala pun ialah perantara. Kalau kita jumpa orang Hindu, tanya dia, itu berhala itu Tuhan kamu ke tidak? Dia jawab tidak. Itu batu kita nak buat. Itu kena muja. Kalau tanya dia, adakah berhala itu Tuhan kamu? Dia kata tidak. Habis kamu semua apa? Dia kata sembah dewa. Dewa yang duduk di batu cave tu, yang besar, itu berhala Dewa Murugan, yang bukan tukar, bentuk kalemah.
Jadi bila dirujuk muragam ni siapa? Sifat-sifat muragam. Muragam ialah dewa yang membawa rahmat, dewa yang bawa berkat, dewa yang membawa dewa perang, dewa yang bawa wahyu lah kira-kira. Itu reka-rekanya ialah muragam tu ialah sifatnya seperti sifat Jibril. Sifat Jibril. Adapun Ganesh tu, Ganesh yang kepala gajah. Kalau kita rujuk pada Ganesh yang kepala gajah tu, bila tanya-tanya mereka, dia kata ni dewa bawa rezeki, iaitu malaikat Mikail. Sebab tu yang paling banyak sekali mereka puja ni dua ni. Jadi dewa situ adalah perantaraan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam mereka pun puja berhala juga. Lima wali. Masalahnya dalam Quran ni orang-orang pergi tafsir yang mentafsirkan, ulama-ulama, bukan ulama ori yang tafsirnya, ulama yang menterjemah tu tafsir sebagai berhala. Sedangkan mereka itu ialah perantara. Nama dianya kalau buka dalam surah Nuh, dia beritahu nama Suwa. Nama Suwa, nama Suwa'a, Wadda, Suwa'a, Wadda, Yaghuth, Ya'uq. Lepas tu yang kelima ialah Nasra. 5 orang wali yang dibina sebagai berhala. Sekarang ni orang tak buat berhala. Sekarang ni orang puja gambar. Gambar-gambar. Iaitu pergi letak gambar-gambar Tok Nali, pergi letak gambar Tok Guni Aziz, pergi letak gambar Wali Sembilan, gambar-gambar Tok Guru. Ini adalah pemujaan berhala juga. Begitu juga Syiah sudah lukis gambar Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, semua anak cucu Nabi 12 orang tu semua dilukis dalam belakang. Dilukis dalam belakang. Jadi asnam atau berhala, atau juga ilah, ataupun juga aulia, atau juga walada dalam Quran, semua bermakna perantara belaka. Jadi cerita yang kita nak baca sekejap lagi ialah tentang perantaraan ni lah. Jadi di tempat kita ni ialah kita orang Kristian sudah puja walad. Walad situ walada. Ittakhadar Rahman walada, mereka kata Tuhan Rahman ada ambil anak. Oleh kerana Nabi Allah Ta'ala tidak beranak, maka ambil anak. Dia kata ambil anak. Ittakhadha, mengambil Ar-Rahman. Ittakhadar Rahman walada, mereka kata Tuhan Rahman ambil anak angkat. Apa dia? Nabi Isa. Contoh Nabi Isa. Kita orang Islam pula, kita ambil Nabi Muhammad sebagai perantara kita pula. Serupa dengan Kristian, balik modal asal pula balik. Kita kata Kristian itu kafir kerana mengambil Nabi Isa sebagai anak. Kitanya pula downgrade Nabi kita kepada Sayyidina, sama kelas dengan sahabat-sahabat Nabi. Bila saya sebut begitu tu, awak sudah menghina Nabi. Setengah-setengah ustaz tu kata, oh kasar Ustaz Man. Awak sudah downgrade. Mana ada dalam mana-mana kitab hadis yang kamu sendiri belajar, yang memang saya pun belajar, mengatakan sahabat panggil Nabi Sayyidina, ataupun imam hadis panggil Sayyidina, atau imam mazhab panggil Sayyidina pada Nabi. Tidak ada seorang pun panggil. Melainkan apa-apa kamu saja yang berasa terhina bila kita kata awak sudah menghina Nabi kita sendiri. Tuhan panggil Nabi kita
rasulina, nabiyina. Bini Nabi panggil Nabi Rasulullah. Dia tak panggil bang ke bang tak panggil. Dia tak panggil gitu. Nah, jadi Nabi Isa diangkat oleh Kristian sebagai anak Tuhan. Kira-kira lebih baik dia pada kita. Pasal dia upgrade. Kita ni downgrade ni. Jatuh. Kita jatuh ke pangkat Nabi, Rasul yang mulia sekali ini, diturun pangkat kepada sama kelas dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, apa semua. Itu dia lah. Dia tak reti dia sudah hina Nabi kita. Maulana apa panggil? Tak kira Maulana siapa pun. Sahabat Nabi yang belajar dengan Nabi tak panggil. Awak kata awak nak ikut ajaran, awak nak ikut contoh-contoh teladan yang dibuat oleh sahabat Nabi. Awak kata apa? Tapi dalam hal ni ada apa tak? Jadi biasa kita nak kata pada ahli-ahli bid'ah. Bukan main lagi ahli bid'ah nak kata pada kita, pada awak sendiri yang kata ni. Bukan. Tetapi bila kita tegur awak sendiri kata ke Nabi dengan satu perbuatan bid'ah, iaitu mengata pada Nabi Sayyidina, awak nak marah ke saya pula dah. Awak kata Kristian tu kafir kerana dia buat perantara. Kita panggil Sayyidina masa kita nak buat perantaraan juga pada Nabi. Masa bila kita buat? Masa Maulud Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi anhum syai'un lillah. Al-Fatihah. Saya terjemah kepada hadrat Nabi Muhammad yang terpilih. Maknanya tuju pada dia, seru dia pada Nabi Muhammad yang terpilih. Wa alihi, segala isteri dia, keluarga dia, isteri dia, anak dia, cucu dia, cicit dia semua. Wa ashabihi, segala sahabat dia. 140,000 ada kata, 124,000 berkata sahabat-sahabat Nabi. Anhum, daripada mereka, syai'un, sesuatu berkat guna. Minta berkat tu kufur, tak ada apa-apa. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah Ta'ala di tangannya semua kekuasaan. Semua kuasa ni tangan Tuhan bapa. Kuasa beri berkat Allah. Awak pergi minta berkat dengan Nabi Muhammad tu seperti Kristian minta dengan Nabi Isa. Serupa ya. Minta dengan orang mati pula tu. Allah. Nabi tak ada ni, Ali kamu menantu aku. Ali, kamu sahabat aku, sepupu aku, menantu aku. Ambil 100 berkat bagi kamu. Ada? Tak ada hadis. Bukan kata gitu. Kamu Abu Bakar, kawan baik aku, mertua aku, kamu ambil 200 berkat. Kamu Umar, sahabat aku lagi, mertua aku lagi, kamu kuat, ambil 500 ke kamu, misal. Ada? Tak ada. Berkat ialah anugerah, kan? Anugerah Allah Ta'ala kepada sesiapa. Makhluk ni penerima berkat, Allah pemberi berkat. Allah pemberi berkat, makhluk penerima berkat. Jadi kalau minta berkat dengan mana-mana makhluk, kufur. Yang kedua, berkat juga diberi kepada tempat. Contohnya masjid, contohnya Masjidil Haram, contohnya Masjidil Aqsa, contohnya Masjid Nabawi, contohnya Kaabah. Itu tempat-tempat berkat. Awak janganlah pula pergi ke Kaabah tu pegang bergantung macam kelawar tu. Minta berkat, ya Allah, dengan berkat Kaabahmu kami nak ni. Itu kufur lah. Allah tak faham-faham. Ini benda very simple ya ni. Lepas tu berkat juga diberi pada masa keadaan berkat. Contohnya dalam majlis ilmu diberi berkat. Jadi siapa-siapa masuk dalam majlis ilmu dapat berkat. Siapa yang duduk luar pada majlis ilmu tak dapat berkat. Gitu ya. Siapa dia tabligh orang dapat berkat. Siapa tak buat tak dapat berkat.
Gitu. Siapa makan sekali dengan orang alim dapat berkat. Orang alim tu bukan pemberi berkat, makan bersama dia tu dapat berkat. Faham? Benda mudah-mudah begini jadi keliru, tak ada basa-basa. Dan kerana berkat ni, minta berkat, jadi seru daripada Nabi, seru Nabi, wali, Nabi dan para sahabat tadi adalah syirik pada Allah. Seru pada orang mati, syirik pada Allah. Yang kedua, minta berkat dengan orang mati ni juga adalah syirik pula. Dua dah. Lepas tu dia kata apa? Lillahi ta'ala, aku buat syirik ni kerana Allah. Tiga. Al-Fatihah sebagai upah rasuah kepada Nabi dan para sahabat pula. Al-Fatihah baca satu beri hadiah. Dalam surah Yunus, in kunna, sesungguhnya kami, Nabi, wali, mereka, ayat ke-28 surah Yunus. In kunna, sesungguhnya kami, an ibadatikum, terhadap ibadat-ibadat kamu kepada kami dulu, la ghafilin, tak tahu menahu. Payah dah. Benda mudah-mudah gini jadi susah. Jadi sekarang ni ada satu kumpulan namanya Popok Habib. Belum ada tu ada Syiah. Belum ada tu ada satu lagi dipanggil Brelwi, India sana. Semua ni pemuja-pemuja kubur, dipanggil penunggu-penunggu kubur. Di Kelantan sana ada Popok. Ada Popok tarikat, ada Popok pondok, ada yang buat pesen ni. Ada yang tak buat tapi ramai yang buat. Cuba ya, suruh Nabi, wali, malaikat ni. Jadi Tuhan nak beritahu dalam surah ni ialah kamu tidak boleh ambil perantaraan kepada mana-mana manusia yang hidup ataupun yang sudah mati ataupun malaikat yang lain, tak boleh. Semua makhluk dalam surah Maryam dan surah Maryam, atani ar-rahmani abda, semua mari jumpa Tuhan Rahman sebagai hamba dia belaka. Pasal apa Tuhan nakkan makhluk? Perantaraan. Idza qada amra, apabila aku nak buat apa-apa keputusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Aku kata jadi. Aku nak perantaraan apa ya? Bukan? Betul tak? Baik. Jadi perantaraan inilah yang dipanggil berhala. Perantaraan inilah dipanggil Tuhan-Tuhan lain, dia kata. Dia sebut dalam tafsir-tafsir, dia tulis Tuhan-Tuhan lain. Dia tak ada Tuhan-Tuhan lain ni. Dia tak ada Tuhan-Tuhan lain. Yang ada ialah pujaan lain yang kita puja, yang selain daripada Allah Ta'ala. Dengan tujuan puja tu apa dia? Nak suruh rapat diri kepada Allah. Ma na'buduhum, tidak kami sembah mereka, puja mereka, ibadat pada mereka, illa, melainkan liqarribuna ilallah, melainkan nak suruh sampaikan hajat kami kepada Allah, zulfa, serapat-rapatnya. Surah Zumar ayat 3. Baik. Habis itu bahagian usul tafsir. Jadi usul tafsir malam ni apa dia? Minta dengan perantara. Perantara situ disebut berbagai jenis. Di antaranya ialah, saya ulang balik di antaranya ialah berhala. Berhala itu simbolik kepada perantara. Ya sekarang ni tak ada berhala tu, tapi ada perantara betul lah. Selain pada tu adalah ada perantara-perantara yang bukan makhluk, manusia. Iaitu Nabi ke, wali ke, ataupun bukan malaikat. Dipanggil perantara situ ialah benda, contohnya keris ke, cincin keramat ke, azimat ke, kayu ke, kayu kukak ke, apa ke, dipanggil apa? Khurafat. Panggil khurafat. Ini juga perantara. Jadi oleh kerana keris ni ada tangan saya, maka Allah Ta'ala terpaksa tolong, beri rezeki ke apa ke. Kalau saya ni ada cincin ni, orang semua kena tunduk kat saya lah ke, misalnya.
Kalau ada cincin ni, saya tunggu orang ni mati. Gitu. Semua ni pakai karut marut belakang. Karut marut ni ialah neraka tak keluar. Tu mana dia? Baik, kita mula. Walaqad ataina Musa wa Harun. Sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, Al-Furqan, pembeza di antara hak dan batil, di antara syirik dan iman, di antara amal soleh dan bidah. Ya herannya, peliknya gini ni. Syirik ni, ada syirik molek kalau saya nak tanya. Kita panggil syirik hasanah, ada tak? Syirik hasanah. Syirik hasanah ada? Tak ada. Bid'ah apa serupa? Bid'ah lawan pada amal soleh, lawan dia ialah bid'ah. Iaitu jenis syirik juga. Jadi syirik hasanah. Bid'ah hasanah tu mana syirik hasanah tak? Cakap mudah-mudah. Dia dengar sakit telinga ni dengar. Tapi itulah, cuba fikir baik-baik saya kata ni. Fikir baik-baik. Amal soleh, 2. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. 2. Dah. Iaitu lawan pada dia, wahai orang-orang yang kufur dan ahli buat bid'ah. Gitu. Lawan pada dia, 2 perkara ni. Al-Furqan. Quran pun ada juga surah Al-Furqan. Quran juga dipanggil Al-Furqan, pada pembeza di antara hak dan batil, di antara amal soleh dan amal bid'ah. Wadiyaan, dan sebagai suatu cahaya yang menyinari, cahaya yang menyinari hati dia, hidup dia di dunia dan di akhirat. Wa dzikra, dan sebagai suatu peringatan. Apa dia sini? Kitab Taurat. Wa dzikra, dan sebagai suatu peringatan kitab Taurat ni lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang sama kalau kita tafsir kepada Nabi Muhammad, mana sudah diberi kepada Nabi Muhammad tu Al-Furqan. Supaya dalam tu ada, dalam tu juga diaan, suatu cahaya yang menyinari. Dia ni cahaya yang menyinari. Wa dzikra, dan suatu peringatan lil muttaqin. Jadi siapa orang yang muttaqin ni, orang yang bertakwa ni siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang sangat takut gerun kepada Tuhan mereka, yang mereka tak dapat lihat tu. Dia tak nampak tapi dia takut. Dia takut. Wahum minas sa'ah, dan mereka terhadap hari kiamat tu musfiqun, bertambah-tambah lagi, berhati-hati dia, gerung, takut. Jadi umat manusia ni, ramai-ramai ni tidak akan tengok kiamat. Umat yang ramai-ramai ni, yang sudah mati dah, tak tengok kiamat tu. Tapi mereka sudah kena kiamat. Apa dia? Mati. Dan mereka terhadap nak mati tu sangat gerung, sangat berhati-hati. Dinasihati daripada hadis Nabi, dia kata siapa-siapa yang maksudnya siapa-siapa yang senantiasa ingat pada mati itu, orang tu ada satu benda lah bagi dia. Daripada maksud hadis lah ni, saya tak ingat lafaz hadis, saya tak ingat. Iaitu siapa-siapa yang sentiasa ingat pada mati hari-hari, maka dia ni Tuhan sudah beri banyak perkara dah pada dia. Jadi saya nak beritahu sebelum tidur tu, ingat bahawasanya lepas pada bangun ni, lepas pada pejamatan mati. Cuba fikir tu ya sekali. Tidur, pejamatan ni mati. Apa awak rasa? Semua tak mau fikir.
Bila teringat kemati, cuba fikir benda lain. Tapi kuatkan hati, ingat kematilah, supaya kita akan senantiasa beringat-ingat. Wa hadza zikrun, dan ini dia peringatan, iaitu Quran. Jadi usul tafsir yang kita baca malam tadi, zikra. Zikra adalah makna peringatan pada, ingat pada, zikir pada, zikir tu pada, zikir, tasbih apa semua tu. Ada satu lagi baca Quran pada. Yang satu lagi ialah Quran betul. Quran tu. Jadi zikrun, wa hadza zikrun, dan ini peringatan. Apa dia? Quran. Ini Quran. Zikrun sini, ini peringatan daripada kitab Quran. Mubarakun, yang mempunyai banyak berkat. Anzalnahu, yang kami telah turunkannya kepada kita semua ni. Pada Nabi dulu, Nabi yang penerima wahyu ni, kita ni orang yang menerima wahyu selepas pada dia. Sebab diberi pada kita jadi orang terima wahyu jugalah. Bukan rasul lah. Wahyu ni sudah dikirim pada kita. Sudah 1400 tahun dah pos sudah sampai pada kita sekarang ni. Dan kita ni termasuk orang yang belajar wahyu. Kita bukan orang penerima wahyu macam Nabi. Kita ni orang yang belajar wahyu. Afa antum lahu munkirun, apakah kamu terhadap Quran ini kamu nak ingkar? Masih nak ingkar juga kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah jadi kami ni selepas belajar ni jadi orang ingkar pada Quran. Walaqad ataina Ibrahim, dan kami juga telah beri, benar-benar telah beri kepada Nabi Ibrahim itu rusdahu, suatu kefahaman, kebijaksanaan min qabl, sebelum pada Nabi Musa lagi. Qablu itu sebelum pada Nabi Musa lagi. Dia dipanggil suhuf. Wahyu dia tu dalam bentuk suhuf, iaitu satu lembaran, satu tepi kertas lah kalau kita, ibaratnya satu manifesto gitu. Kita ada kitab macam kita ni. Wa kunna bihi alimin, dan kami terhadap suhuf yang diberi sebagai petunjuk kepada kaum, kepada Nabi Ibrahim dan kaum dia tu, alimin, maha mengetahui, ia benar-benar daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak cerita-cerita karu tentang Nabi Ibrahim ni. Tapi kitanya cerita yang benar sajalah. Walaqad ataina Ibrahim, tak ni kan ayat ni. Jadi bila Nabi Ibrahim sudah diberi kefahaman, satu suhuf, satu kefahaman tentang agama sebelum pada Nabi Musa lagi, maka dengan ilmu yang ada, kefahaman agama tadi, dia pun mulalah nak cerita kepada kaum dia. Cerita Nabi Ibrahim ni ada di banyak surah. Cerita yang sama tapi di banyak surah. Tetapi dalam surah ni nak tekan tentang berhala. Jadi cerita, maaf saya silap tadi, ada tertinggal tadi berkenaan Nabi Musa tadi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia diwahyukan kepada izhab Musa ila Fir'aun, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, dia tu melampaui batas buat syirik kepada Tuhan. Iaitu Fir'aun ada berhala juga dan sebagai perantara juga Fir'aun. Jadi Nabi Musa diutuskan untuk basmi benda tu. Tapi Nabi Musa diutus bukan basmi, iaitu supaya memberi kefahaman agama, supaya orang tinggal dengan sendirinya berhala tu. Jadi Fir'aun marah, berperang dengan Nabi Musa ni kerana
engkar kepada berhala tadilah. Nabi Musa engkar, maka Firaun membela. Membela. Yang ini pula walaqad ataina Ibrahim tu iaitu Nabi Ibrahim pula, masalah dia ialah ayah dia dan kaum dia semua sekali di Iraq. Dia ni berlaku di Babylon. Babylon ni Iraq lah. Di mana ada satu raja nama Namrud. Namrud ni ialah raja yang pertama sekali yang membina bandaraya. Namrud bina bandaraya pertama, buat bangunan pencakar langit juga, 4 tingkat 5 tingkat, buat daripada dia di antara Tuhan beri ilham pada dia dan kaum dia tu cara-cara nak buat batu bata daripada tanah liat. Jadi dia bakar tanah liat untuk buat bata-bata, dan dia diajar juga oleh Allah Ta'ala buat glass tiles. Yang mula-mula sekali buat tiles ni dia. Tetapi dia lupa Tuhan yang ajar dia. Maka semua sekali itu sembah berhala lah. Semua, termasuk Namrud sendiri. Jadi Tuhan tak beritahu cerita Namrud di sini, tapi dia beritahu dalam surah lain, surah Baqarah. Tapi tak disebut nama juga. Sebab Namrud ni jenis kira-kira tak cerdik mana dari segi hujah. Yang cerdik sikit dari segi hujah ni ialah Firaun. Iaitu izqala li abihi, iaitu ketika Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, wa qaumihi dan kaumnya. Dalam surah lain dia tidak fokus tentang berhala begini, beritahu tentang berhala tapi tidak fokus. Dalam surah-surah lain cerita Nabi Ibrahim ni ialah berkenaan dengan tabligh dia kepada ayah dia dan kaum dia. Surah lain, dalam surah ni beritahu tentang dia dan kaum dia, ayah dia dan berhala. Jadi dalam surah lain itu merujuk kepada Nabi Ibrahim mentabligh kepada ayahnya, iaitu orang yang paling dia gerung sekali ialah ayah dia. Selain daripada raja, semua Nabi-Nabi ni ada bertemu dengan raja dan pembesar. Nabi Ibrahim pun sama, tapi yang paling teruk dianya ialah dia dengan ayahnya sendiri. Jadi ayahnya sendiri dia kena tabligh. Jadi kita pun gitu, kita kena tabligh ke ayah kita sendiri, ibu bapa kita sendiri. Dia tak sebut mak sini. Dalam cerita-cerita Nabi ni tidak ada sebut yang mak dia yang engkar, Nabi-Nabi. Tapi dia sebut sini ialah ayah dia yang engkar. Pasal ayah tu lebih kuat lagi daripada mak dari segi pengaruh. Pasal ayah akan mempengaruhi mak dia. Gitu. Jadi ramai di antara kita berdepan dengan ayah masing-masing. Serupa ya. Jadi kalau awak tak, kalau ibu bapa tak terima, maka ni cerita Nabi Ibrahim supaya awak mentabligh kepada ibu bapa sendiri. Cuma dilarang keras dengan ibu bapa. Kalau dia tak terima, masih lagi jangan putuskan silaturahim, senantiasa kena tabligh dia gitu. Buat baik lah. Dia tak terima pun. Adik-beradik cerita lain. Jadi sini ialah cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya dan ayahnya tentang berhala. Surah lain Nabi Ibrahim, ayah dia dan kaum dia tentang tabligh. Ingat awak akan jumpa surah-surah, maka awak cek tengok, oh dia tentang tabligh. Tabligh kepada kedua ibu bapa. Jadi Nabi Ibrahim kata, ma hadhihi natama ma hadhihi
natamathilul lati antum laha aqifun. Ittamathil. Saya kadang-kadang perkataan ni saya jadi paling nak sebut kadang-kadang. Kelemahan saya lah. Masa baca, kadang-kadang baca molek, kadang-kadang tak boleh. Masing-masing ada kelemahan masing-masing lah. Maka Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kata, mahadhi, apakah ini? Mahadhi tamathil, apakah ini berhala-berhala? Allati antum laha akifun, yang kamu ni terhadap, yang kamu ni asyik terhadap berhala-berhala ini, kamu sembah, kamu tekun buat ibadat. Apa dia yang benar ni? Dia ada kuasa apa kau? Gitulah, dia ada kuasa apa kau? Qalu, mereka pun jawab. Ni jawapan ni, kalau awak tanya Syiah pun jawab gini kau. Awak tanya Habib pun dia jawab gini kau. Awak jawab tunggu-tunggu pondok sesat tu, jenis sesat lah. Jenis molek ramai, jenis tak molek pun ramai. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati tuku kami terhadap berhala ini abidin. Memang dia tu puja, memang dia tu sembah. Kalau awak tanya Cina, apa dia jawab gini Pak? Cina, kenapa awak sembah berhala ni? Dia kata tu nenek saya buat saya ikut ya. Awak tanya, tak pernah tanya tu. Dia jawab, dia kata saya tak tahulah pasal apa, tapi tu nenek saya buat juga. Gitu dia jawab bodoh-bodoh gitu ya. Kita nak kata dia bodoh kan, kita nak tabligh dia. Aduh. Tengok pokok ahli bid'ah pun lagu tu juga. Dia kata wajadna aba'ana, kami dapati ni ala atharihim, kami dapati tok guru kami atas satu pegangan agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami atas tunjuk ajar mereka kami berasa terpimpin. Supaya ya. Bila tanya pokok ahli bid'ah ni, dia tanya macam mana? Dia berjawab, ustaz, takkan ustaz nak masuk neraka? Dia jawab gitu. Takkan tak guru nak masuk neraka? Dia dengan perangainya, dengan apanya, dengan waraknya, dia kata ni jenis warak, jenis apa semua ni. Kalau awak tengok Sami Hindu tu kan, wah, warak super ya. Sami Hindu ke, Tok Cha ke, cakap lembut ya. Padri lagi lembut padri, dengan persihnya, ngapanya, padri. Bishop lagi lah, Archbishop lagi lah, pok tu kan dia punya cari tu, comel lah, dengan bajunya, ngapanya, jalan pun warak ya. Serupa ya. Dia serupa ya, penjahat dengan yang benar ni serupa ya. Tetapi guru ni serupa lah. Tok guru tarikat pun lah gitu ya tak? Warok ya nampak. Tapi bila tanya dia Quran belajar dah. Tok guru, hamba tak lagi dia. Adik kita belajar, kita kecil ya. Gitu. Ustaz pun lah gitu ya, ustaz. Mengajar di masjid-masjid, berdegap-degap mengajar, macam nak pecah mikrofon. Bila tanya ustaznya 30 juzuk belajar bila ya? Anaknya belajar jeput-jeput gitu ya, sikit-sikit. Adik pun jeput-jeput sikit-sikit. Lepas dia boleh mengajar, malah Allah suruh mengajar ya. Duit nak. Qala laqad kuntum, Nabi Ibrahim kata, benar-benarlah kamu ni, antum wa aba'ukum, benar-benarlah kamu ni, wa aba'ukum, dan tok guru kamu ni,
fi dhalalin mubin, duduk dalam sesat yang terang benderang, sesat yang nyata. Kalau siapa-siapa di antara kita tak nampak ahli bid'ah ni duduk dalam sesat ke, berat sikit ya. Ahli-ahli kufur ni kalau tak nampak berapa habis tu kufur, berat sikit ya. Tuhan tutup mata. Qalu, mereka jawab, ajitana bil haq, adakah kamu boleh bawa kepada kami bukti? Sedap dia. Boleh bawa bukti ke? Am antum minal la'ibin, atau kamu ni jenis-jenis orang yang nak bermain-main saja. Qala bal, katanya Nabi Ibrahim, bal, bahkan Rabbukum, Tuhan kamu ialah Tuhan Rabbus samawati wal ard, Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, Tuhan yang mencipta kedua-dua langit dan bumi. Wa ana ala zalika, dan aku terhadap yang demikian itu minasyahidin, termasuklah orang yang mengaku bahwasanya Tuhan yang mencipta. Watallah. Ni kata-kata Nabi Ibrahim dalam hati dia. Dalam hati dia. Kata-kata Nabi Ibrahim dalam hati dia. Watallah. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, la'akidanna asnamakum, aku akan buat tipu daya terhadap berhala-berhala kamu, ba'da, selepas antuwallu mudbirin, selepas kamu pergi ke belakang. Ikut riwayat ada banyak, riwayat ada banyak dalam hal ini, iaitu Nabi Ibrahim dalam hal ini, ayah dia panggil. Ada satu riwayat ayah dia panggil nak pergi buat air raya, nak pergi hari raya. Ada bak lain pula nak pergi Kelah, pergi hari raya, nak pergi buat satu pemujaan ke air di suatu tempat lain. Jadi masa nak pergi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kata dalam hati dia, dia kata, tallah wa tallah, dan aku bersumpah dengan nama Allah, la'akidanna asnamakum ba'da'an tawallu mudbirin, selepas akan buat tipu daya terhadap berhala kamu ini selepas kamu meninggalkannya. Jadi mengikut Ibn Kathir dia kata, daripada As-Suddi kata, waktu perayaan hampir tiba, ayah Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, seandainya kamu keluar bersama kami ke perayaan ini, nescaya kamu akan kagumi agama kami. Dia tahu dah anak dia tak terima, tak setuju, dia tahu dah. Lalu dia keluar bersama dengan mereka. Bila sampai tengah jalan, dia pun jatuhkan diri ke tanah. Lalu dia kata, aku sakit kaki ke apa ke. Akan tetapi mereka tetap berlalu tinggalkan dia. Waktu dia olok-olok reboh tu, mereka kata biarkan dia terus kata, aku sakit. Jadi ada orang yang belakang dengar, dia kata, dengar Nabi Ibrahim kata. Itu satu riwayat. Daripada yang saya belajar pula, iaitu dia kata dalam hati, dia kata, aku akan buat tipu daya terhadap berhala ni.
Lalu Nabi Ibrahim pun faja'alahum judhadha, maka Nabi Ibrahim jadikan berhala-berhala itu berkecai, hancur berkecai. Macam-macam lah, ada kata buat kata kapok apa macam-macam lah. Nah, dia kata hancur berkecai. Illa kabira, melainkan yang besar sekali. Yang besar sekali. Ikut riwayatnya, kata tu yang besar sekali itu dia tidak pecahkan. Jadi mengikut riwayatnya, ambil kapok tu letak di leher, tukar leher berhala tu lah, besar sekali tu mengikut riwayat. Tapi dalam Quran ni tak sebut. Saya beritahu tu pasal dalam Quran tafsir, tapi dalam Quran ni tak sebut. Jadi saya tak berani nak kata hadis ni sahih ke tidak. Jadi yang sahihnya Nabi Ibrahim pecahkan berhala tu hancur berkecai. Lalu Nabi Ibrahim la'allahum, dengan tujuannya la'allahum, mudah-mudahan mereka itu ilaihi, kepada Nabi Ibrahim tu yarji'un, kembali semula, akan bertanya kepada Nabi Ibrahim, nak suruh tanya ya. Di sini ada satu hadis panjang daripada Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasul Abu Hurairah kata, Nabi SAW berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim AS tak pernah dusta melainkan pada 3 keadaan. Dua pada Allah, iaitu pertanyaannya, iaitu perkataannya. Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Dan perkataannya, aku sakit, 2 kali. Dan di saat ia berada bersama dengan Siti Sarah, 3 kali dia, katanya Nabi dan Sahih Bukhari Muslim mengatakan 3 kali dia ada cakap bohong Nabi, dengan satu khilaf lah, iaitu dia kata berhala besar tu yang melakukannya, satu. Yang kedua, dia kata dia sakit, sedangkan dia tak sakit. Nabi ni macam ni pun tak boleh dah. Nabi macam ni tak boleh dah. Jadi Nabi beritahu, Nabi Muhammad kita beritahu. Yang ketiga, iaitu apabila Nabi Ibrahim berjalan ke satu negeri yang dikuasai oleh raja yang zalim. Di saat itu dia bersama isteri dia. Dia singgah di satu tempat tu, satu orang datang menghampiri raja dan beritahu. Dia kata, di sini ada singgah satu orang lelaki bawa satu perempuan yang amat cantik, iaitu Siti Sarah. Siti Sarahnya ada 2 cerita. Satu, Siti Sarah ni ialah sepupu Nabi Ibrahim. Yang satu lagi riwayat, Siti Sarah ni anak raja. Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan ulama kata dia Siti Sarah ni ialah sepupu dia, sepupu Nabi Ibrahim. Saya ada perkataan, ada benda-benda yang saya tak setuju, tapi saya beritahu. Yang ada dalam tafsir ni kita tak setuju, tapi kita beritahu juga lah, supaya kita ni boleh berlaku adil dalam hujah. Kita tak setuju, kita beritahu tak setuju pasal apa. Jadi yang biasanya saya tak setuju ni kalau hadis tu tidak sahih ya. Itu ya biasanya, ataupun dia bertentangan dengan sifat-sifat Nabi. Jadi raja ni dia bawa ni kepada raja tu dia nak masuk Baitul Maqdis tu, raja ni dia tak boleh tengok orang perempuan, dia akan ambil buat gundik dia, tak boleh tengok. Kalau cantik saja ambil buat gundik. Kalau suami dia bunuh suami, kalau adik-beradik dia tak bunuh lah adik-beradik tu, adik-beradik lelaki lah dia tak bunuh lah. Kalau suami dia bunuh suami, dia ambil perempuan tu. Lalu
Lalu Nabi Ibrahim dia perintah pada kepada orang tu supaya bawa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun datanglah jumpa raja. Raja tu kata, siapa yang kamu bawa tu? Lalu Nabi Ibrahim pun jawab, saudari perempuanku, iaitu adik perempuan dia lah. Adik perempuan dia, saudara perempuan dia. Pasalnya oleh kerana Nabi Ibrahim kata, oleh kerana dia Islam kan, jadi saudara seagama lah. Raja tu pun kembali berkata, bawa dia menghadap aku. Lalu Nabi Ibrahim pun datang jumpa Siti Sarah dan berkata, jadi raja telah bertanya pada aku tentang diri kamu, dan aku beritahu pada dia bahawasanya kamu ni adalah adik perempuan aku. Maka janganlah kamu dusta hal ni depan dia. Janganlah kamu tak mengaku pula, gitulah. Jadi suruh bini pula dah. Nah, engkau adalah saudara perempuanku dalam agama Allah, dalam kitab Allah. Kerana dalam dunia ini tidak ada satu orang Muslim selain pada aku dan kamu. Ya, dua itu ya ada. Awak cuba bayangkan satu negeri Iraq tu semua sekali itu, ada tinggal ni kita ni. Ada betul. Lalu Nabi Ibrahim perintah Siti Sarah pergi menghadap raja, sedangkan dia sendiri bangun melakukan solat. Di saat Nabi Ibrahim, Siti Sarah masuk jumpa dengan raja, lalu dia ada baca doa. Siti Sarah minta berlindung dengan Allah daripada raja ni. Dia akan baca doa dalam hadis lain, baca doa. Lalu raja tu bila dia tengok saja Siti Sarah, dia pun naik nafsu, lalu cuba nak peluk Siti Sarah. Bila cuba nak peluk tu, dia pun jadi kerak. Tubuh tu jadi kerak, tak boleh gerak. Mulut saja boleh cakap, gerak tak boleh lah. Lalu dia pun berkata, berdoalah pada Allah untuk aku dan aku tidak akan mencelakakan kamu. Lalu Siti Sarah pun berdoa kepada Allah, lalu dia pun terlepas. Kemudian raja tu pula nak naik nafsu pula, lalu nak peluk dia pula. Lalu ia tertahan seperti semula ataupun lebih keras lagi. Dan ini dilakukannya selama 3 kali. Ia tertahan seperti semula dan dia pun mengucap seperti yang telah diucapkan 2 kali sebelum pada ini. Dan berkata, berdoalah pada Allah untukku dan aku tidak akan mencelakakan kamu. Siti Sarah pun berdoa pada Allah, maka dia pun terlepas. Maka raja tu memanggil pegawai dia yang terdekat. Lalu raja tu kata, engkau tidak membawa pada aku seorang manusia, tetapi engkau telah membawa pada aku satu orang setan. Dia kata aku pegawai dia tadilah, usir dia, tapi beri pada dia hadiah. Usir dia, kemudian beri pada dia hadiah. Hadiah apa? Satu orang hamba abdi namanya Siti Hajar. Lalu Siti Sarah keluar daripada istana dan diberi Siti Hajar. Dia pun terima. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim merasakan kedatangan Siti Sarah, dia pun bangun daripada solatnya, lalu berkata, bagaimana? Siti Sarah jawab, Allah mencukupi tipu daya orang kafir lagi fajir itu, dan menjadikan Hajar ini sebagai khadam aku. Okay. Habiskan. Baik. Apa dia? Ada nak tanya?
Kita Siti Sarah. Nabi Ibrahim kahwin kan dengan Ismail. Tak kahwin lagi ni. Ada lagi ni. Ni baru muda-muda belaka lagi ni. Tapi Siti Sarah ni, Siti Hajar ni muda. Siti Sarah tu tua. Tua dah masa mari tu. Seorang budak lagi. Masa dia mari tu budak lagi. Siti Hajar budak lagi. Siti Sarah tu bukan isteri kepada Nabi Ibrahim kan? Siti Sarah tu isteri Nabi Ibrahim lah. Hajar bukan. Siti Hajar tu tidak lagi masa tu, belum lagi kahwin. Dia tak boleh nak bersetubuh dengan bini, dengan khadam orang lain, tak boleh. Tak boleh. Apabila dia Siti Sarah tu sudah tua dan masih tak dapat anak tu, Siti Sarah suruh Nabi dia bebaskan Siti Hajar, suruh suami dia kahwin dengan Siti Hajar. Masa kahwin tu mengandung. Dia pula mengandung juga. Begitu, lebih kurang gitulah. Dia beza tak lama lah dua beradik tu. Tak beza tak lama. Nanti kita sampai cerita dia lah. Ini cerita lain ni. Jadi qalu mereka kata, katanya mereka, bila mereka tu balik daripada tempat perayaan tu, mereka dapati berhala ni sudah berkecai, tinggal berhala yang besar sekali. Qalu mereka berkata, man fa'ala hadha, siapa kau yang sanggup nak buat ini bi alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kita ni, pujaan-pujaan kita ni, innahu, sesungguhnya dia tu la minadh zalimin, zalim sungguh. Zalim sungguh dia kata. Siapa dia lah buat ni, buat amalan kepada Tuhan-Tuhan kita ni. Jadi ya, dalam ramai-ramai itu ada yang dengar kan. Nabi Ibrahim ada kata masa dia ubah tu, walau ubah tu sakit kaki tu, ada seorang dengar. Lalu orang tu kata, qalu, mereka berkata, sami'na, kami ada dengar, fatan, satu orang lelaki, satu orang pemuda, yadhkuruhum, sedang mencela-cela berhala kita ni, yuqalu lahu, maka mereka pun mulalah panggil. Ni ada satu budak muda ni selalu kata uduh kepada berhala-berhala kita ni. Yuqalu lahu, maka pembesar-pembesar panggil dia, suruh orang tu panggilnya suruhnya lahu Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mari. Qalu, mereka kata, fa'tu bihi ala a'yunin nas sila'allahum yashhadun. Mereka kata, maka datangkanlah dengan dia supaya duduk di hadapan manusia yang ramai-ramai ni, supaya orang boleh tengok belaka. Pasalnya ayah Nabi Ibrahim ni orang masyhur, pembuat berhala untuk raja. Jadi kira-kira orang glamour. Kalau ayah dia tu nama Azal, nama dia, ayah dia nama Azal nama dia, ayah dia. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, baik kita tanya depan orang ramai, supaya tidak ada siapa yang boleh nak takwil lah lagi. La'allahum yashhadun, so agar mereka semua dapat menyaksikan bahawasanya memanglah Ibrahim inilah yang buat. Qalu, mereka berkata, a'anta, adakah kamu fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim,
adakah kamu yang melakukan ini kerosakan kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ni kata ni lemah lembut ni, pasal ni yang anak besar kan. Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum, bahkan yang melakukannya tu hak besar tu, hak besar berhala tu. Mengikut ceritanya, mengikut ustaz saya lah, ustaz saya ajar, dia kata begini, tu yang besar tu yang buat dia buat gini, tunjuk tangan ni, tengok ni. Bahkan hak besar tu buat tu, dia tunjuk gitu kan, mana tunjuk ke dia lah. Bahkan yang besar tu yang buat. Kabiruh, yang besar sekali tu. Hadza, ini yang besar sekali mereka itulah, berhala-berhala mereka besar-besar tu. Fas'aluhu, maka tanyalah dia, mereka, inkanu yang teku, sekiranya mereka tu boleh bercakap-cakap, berkata-kata, tanya dia. Pasal tu benda tu ada tekak dia kan, tanya dia tunjuk gitu, tanya dia. Gitu. Dia tak reti nak cakap ni, pasal dia mengikut riwayatnya muda lagi dia masa ni 17 belah dengan kabar. Wallahu a'lam. Allahumma subhanahu fakharaja'u ila anfusihim, maka mereka tu kembali sedar dalam hati-hati mereka. Bila Nabi Ibrahim tunjuk dekat dia pun, ai tak mau siapa ni. Tapi sedarlah dia ni memang bodoh lah, sedar bodoh tu. Faqalu, mereka berkata, maka Nabi Ibrahim kata, mereka kata kepada Nabi Ibrahim, innakum, benar-benarlah kamu, antumuz zalimun, kamu ni orang yang zalim. Tu puja batu. Tu puja batu Nabi Ibrahim kata. Dalam tafsir lain mereka kata, ya saya belajarnya faqalu tu, maka Nabi Ibrahim berkata, innakum, bahawasanya benar-benarlah kamu, antumuz zalimun, kamu ni betul-betul orang yang zalim, menzalimi diri sendiri kerana puja batu, punya berhala, puja batu. Dalam tafsir lain-lain yang saya baca ni, faqalu tu mereka kata, maka mereka kata kita ni betul-betul zalim ni, kita semua ni betul-betul zalim. Thumma nukisu ala ru'usihim, mereka bangkit, maka mereka bangkit patah kepala, patah kepala, bengkokkan kepala. Pasal nampak kebodohan dia tu, dia puja berhala. Lakon alimta, dia pun kata sambil senggih kepala lah. Mereka tu sanggup ni popok tu lah, sambil senggih kepala kepada Nabi Ibrahim tu, senggih kepala. Lakon alimta, kamu pun tahu, benar-benar kamu pun tahu wahai Ibrahim, maha ulai, bahawasanya mereka berhala ni yang tipu tak reti pun, tak boleh pun cakap. Dia kata ke Nabi Ibrahim, kamu pun tahu Nabi Ibrahim, lakon alim tamu pun tahu Nabi Ibrahim, maha ulai, bahawasanya mereka berhala tu yang tipu tak boleh cakap. Qala Ibrahim, afata'buduna min dunillah, patutkah kamu puja selain pada Allah dengan tujuan nak suruh rapat kepada Allah? Ma la yanfa'uhum, yang tidak boleh, roh-roh yang kamu puja tu, yang kamu kata diwakili oleh berhala tu. Dia buat berhala sebab roh yang orang yang dia puja tu, dia buat bentuk berhala. Jadi roh-roh yang kamu puja tu, ma la yanfa'uhum, tak boleh, ma la yanfa'ukum syai'a, tidak boleh membantu, memberi manfaat pada kamu sikit pun.
wala yadurrukum, dan tidak boleh beri mudarat pada kamu. Kalau kamu sembah dia pun dia tidak boleh beri manfaat pada kamu. Wala yadurruhum, dan kalau kamu tak sembah dia pun dia tidak boleh beri mudarat pada kamu. Uffil lakum, celaka kamu. Nabi Ibrahim kata celaka kamu. Walima ta'budun, apa yang kamu sembah tu min dunillah, dengan tujuan nak suruh hampir kepada Allah Ta'ala tu, celaka kamu terhadap apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala dengan tujuan nak suruh rapat tu. Afala ta'qilu, kenapa kamu tidak berfikir bahawasanya Allah Ta'ala yang mencipta langit dengan bumi itu dialah layak dipuja. Jangan ada sembah berhala ni, jangan ada sembah perantaraan ni. Qalu, mereka pun kata, harrikuhu, bakar dia. Lah. Dia tak boleh nak jawab dah. Dia nak jawab tak boleh. Apa yang boleh buat tak ada, bunuh dia. Iaitu bakar dia. Harrikuhu, bunuh dia. Wansuru, dan kita belalah alihatakum, puja-puja kita ni, in kuntum fa'ilin, sekiranya kepada berhala-berhala ni kita puja, maka inilah patut kita lakukan. Tu dia nak bakar. Maka dipunggahnya kayu api. Punggah kayu api. Dia tidak ada bunuh orang yang paling zalim sekali ialah bakar. Pasal Allah Ta'ala berbulan neraka orang ni untuk bakar. Jadi siapa-siapa yang membakar manusia tak boleh. Tak boleh bakar manusia ni. Maka di bekasnya Nabi Ibrahim, bekas Nabi Ibrahim, lepas tu diambil kayu-kayu api, dan diajar oleh satu orang Parsi untuk buat camnek. Tahu camnek? Melepak batu. Camnek. Katipok tu. Dia masa dulu dia buat batu situ untuk pecahkan tembok kota. Pecah kota tu boleh serang. Jadi dia camnek tu. Masa camnek tu dia tarik letak Nabi Ibrahim atas tu. Ditelanjangkan Nabi Ibrahim atas tu. Ikut riwayatnya teranjang atas tu. Kemudian yang nak pegang Swiss tu ialah Azza, ayah dia. Ayah dia yang nak kecek Swiss tu. Lalu masa berlaku tu ada hadis, iaitu Jibril lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba-Mu ni sedang orang nak khianat kekasih-Mu, hamba-Mu sedang orang nak khianat dia, boleh tak aku tolong dia? Jibril tanya Tuhan. Tuhan kata boleh, tapi Ibrahim tu bukan pesek kamu. Tapi bolehlah, ikutlah, kamu nak buat apa, ikut dia. Lalu Jibril masa dalam beberapa saat tu beritahu Nabi Ibrahim bahawasanya dia sudah dapat izin daripada Allah untuk tolong Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim jawab, wahai Jibril, aku terhadap pertolongan ni amat-amat perlu, tetapi nak minta tolong dengan kamu Jibril, tidak sekali-kali. Kamu minta tolong dengan Tuhan ni. Jadi cukuplah Allah Ta'ala yang tahu keadaan aku untuk tolong aku. Tu dia dah.
Lalu dicampur terus masuk dalam api. Masa naik tu, masa pergi tu, maka Allah Ta'ala perintah. Qulna, Allah Ta'ala kata qulna, maka kami perintahkan, ya nar, wahai api, kuni, jadilah bardan, jadi sejuk, wasalaman, dan jadi selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ayat ni orang belajar betul pak. Belajar apa kan? Ayat ni. Ayat ni orang guna ilmu asid, tahu asid? Oh, dia baca ayat ni, ilmu asid. Boleh silut tangan dalam api lah apa semua ayat ni. Maru-maru pula situ. Ayat ni rujuk pada Nabi Ibrahim ya ni. Dan api seluruh dunia ni panas, boleh menghancur apa saja, tetapi bagi Nabi Ibrahim jadi sejuk. Sejuk saat ni macam ketar jadi sejuk tu. Jadi apa sejuk pula dah. Maka Tuhan kata salaman, selamat. Jadi janganlah sampai jadi kaku pula, jadi demam. Jadi demam sesemua apa pula tu tak boleh lah. Jadi salaman, jadi selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Tengok Allah Ta'ala perintah gitu ya. Jibril minta nak tolong. Nak tolong. Begitu cerita Nabi Muhammad apa lagi tu ya. Jibril mari offer gini. Nabi Muhammad kata, cukuplah Allah Ta'ala tahu. Gitu. Iaitu sini apa dia tauhid tu. Ini ni kalau Nabi Ibrahim terima tak ada masalah apa. Begitu juga dalam cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata kepada orang yang selamat daripada kena gantung kan, kena bunuh tu, yang penjara, beritahulah raja tu, aku ni ada seorang lagi duduk dalam ni. Suruh tahu raja. Lepas dia pergi saja, Jibril pun pergi. Jibril pun kata pada dia, kamu ni agak pada manusia lagi. Kan Tuhan sudah selamat kamu daripada adik-adik kamu, daripada duduk dalam telaga tak lemahnya, dan selamat kamu berusin ni. Jadi sampai tahun ni kamu selamat kamu daripada fitnah perempuan tu, ya, sampai kerak jari kan. Yang kamu pula Han ni, maka duduklah kamu dalam penjara beberapa tahun. Masuk je lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti sampai cerita dia, kita baca pula cerita dia. Itu dia. Wa aradu bihi kaidan, dan mereka hendak buat kepada Nabi Ibrahim dengan api tadi tipu daya, nak bunuh Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang rugi, orang yang paling rugi. Iaitu dia nak bunuh Nabi Ibrahim sudah jadi tak boleh lah. Bila dalam api ni Nabi Ibrahim lepas pada satu ketika, Nabi Ibrahim setengah riwayat kata 40 hari bangun. Dan mengikut hadis Nabi Ibrahim lah orang yang pertama sekali diberi pakaian masa dibangkit pada masyarakat Rasul. Setengah kata tidak lanjut, setengah kata pakaian dia saja hancur, tuanya tak. Setengah kata gitu. Walau macam mana pun bangkit itu lanjut, maka dia diberi pakaian yang pertama sekali masa bangkit pada masyarakat. Wa najainahu, maka dan kami selamatkan dia, wa Lutan, dan Nabi Lut. Dan Lut tu anak saudara dia, ilal ardi, kepada bumi Syam, allati barakna fiha, yang kami telah beri berkat padanya, lil alamin, kepada sekalian penduduk, bagi seluruh alam. Jadi Nabi Ibrahim pergi itu
bersama dengan Nabi Lut. Masa tu Nabi Lut bukan Nabi lagi. Ya, masa tu bukan Nabi lagi. Bila sampai di Baitul Maqdis tu, kawasan Baitul Maqdis tu, dia pergi sebelah atas. Nabi Lut tu pergi ke sebelah atas, dia hati dari Nabi, maka dia duduk di Sodom. Mana Sodom ni? Black Sea sekarang ni lah. Kawasan Black Sea. Yang Kau mati. ya Laut Mati tu. Laut Mati, so bukan Black Sea. Laut Mati tu. Situ lah. Kampungnya lebih kurang, penduduknya lebih kurang 70 buah kampung semua sekali. Wa wahabna lahu, dan kami anugerah kepada dia, beri pada dia, pada Nabi Ibrahim tu, Ishaq, Nabi Ishaq. Masa dia boleh Nabi Ishaq tu, Siti Sarah umur 90. Umur 90 tahun. Ibrahim hari boleh Nabi Ishaq tu ialah hari berita kata Nabi Ishaq tu mengandung, diberitahu oleh Jibril dengan Mikail. Mari jumpa Nabi Ibrahim di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula tak kenal Jibril. Mikail hak mari tak kenal. Cepat-cepat turun. Tengok tetamu mari dua orang tu. Dia apa? Naik silakan naik. Duduk. Dia apa? Masuk belakang. Tengok anak lembu seekor, sembelih anak lembu. Jadi tetamu sudah mari, makanan belum siap. Dia orang-orang pada pasir ni, dia memang mulia tetamu. Sembelih anak lembu gemuk. Jadi kalau nak gulai lambat, nak gulai lambat, maka dia bakar anak lembu tu. Sudah bakar siap, dia poholo lah kepada Jibril Mikail. Allah, Nabi lagi Rasul tak kenal malaikat. Ya kita dia boleh panggil malaikat pula dah ni. Tak pelik dah. Rasulul Azmi Nabi Ibrahim ni, kekasih Allah dia, Habibullah. Tak kenal Jibril Mikail mari rumah ni. Siap masuk sembelih anak lembu. Nak sembelih lembu kan besar sangat. Sembelih anak lembu yalah. Lepas tu bakar. Maknanya ada kata yang tak kira dah lah apa, ambil pohon kerak tu kan, ambil pohon tu. Ambil pohon bakar yang tu, nanti proses kemudian. Bela tu gitu ada tak? Nak mulia tetamu ni kan. Pasal Nabi-Nabi ni orang tak mari belawak dia. Orang bercilak ke? Jadi bila ada tetamu mari, tak habis teh dia. Gitu. Saya pun gitu, kan duduk sana, tak ada siapa dia tegur pun. Cerah-cerah. Gitu. Nanti nak cerita Nabi Ibrahim. Nak cerita Nabi Ibrahim pasal dia boleh Nabi Ishaq tu. Yalah, dan Lepas tu dia pun bakar. Kemudian dia hollow kepada Jibril. Jibril pun tengok. Mana makan malaikat ni. Dia pun tengok. Nabi Ibrahim pula, bila tengok malaikat tak makan, dia jadi takut pula lah. Ini kan orang bunuh aku ni. Adalah surah Ibrahim tu, adalah cerita dia. Saya beri reka-reka ni. Ya kan yang bunuh aku ni. Lalu dia jadi takut tiba-tiba. Dah lah tak kenal Nabi tu, apa malaikat tu, takut pula dah. Lepas takut tu, lalu bila nampak ketakutan adalah di muka Nabi Ibrahim tu, barulah Jibril kata, kami ni malaikat, mari bawa berita gembira, kamu ni nak boleh anak. Siti Sarahnya duduk diri di pintu rumah, pintu bilik lah, bilik dia, diri di belakang tabir. Dia dengar ni tetamu mari, bukan selalu hari ni. Dia dengar, bila dengar kata kami ni malaikat bawa mari berita gembira, bahawasanya kamu akan dapat anak nama Ishaq. Dan akan boleh tengok cucu pula lagi.
Bukan boleh nampak anak, boleh tengok cucu nak pula nama Yakub. Sebut dengan nama-nama siap. Lalu dia pun keluar daripada tabir tu, keluar ada melekat beres lah, tak ada apa-apa, tak payah hijab apa lah, melekat kan, keluar daripada tempat dia. Lalu dia berkata, betul ke aku ni dah boleh anak? Dia umur 90 kan. Betul ke aku ni mandor? Kalau boleh tu ajaib lah. Ni suami aku ni Syekhun kabir, satu orang yang sangat tua dah, 120 umur. Kalau boleh sungguh ajaib sungguh. Katanya malaikat, adakah kamu tak percaya kepada apa yang Tuhan nak buat? Ya Ahlul Bait. Tu. Jadi Ahlul Bait ni rujuk pada bini Nabi. Jadi Syiah tu tak betul. Ahlul Bait ni rujuk pada bini Nabi, ya Ahlul Bait. Ada selagi kata dalam surah ni juga, Al-Quran juga, Ahlul Bait tu bini Nabi. Jadi itu cerita dia. Jadi Nabi Ibrahim pula kata kepada mereka, ajak erik ke tepi lah, erik ke tepi untuk berbual-bual dengan mereka, tanya khabar lah. Tetap pernah jumpa kan, tanya khabar lah. Mana buat apa gitulah kalau kita. Tapi tidak gitu Nabi ni. Kalau saya tanya belakang, tapi Nabi tak tanya lah. Mana apa tu macam mana saya tanya belakang saya. Tapi Nabi tidak gitu lah. Betul lah. Kalau saya tanya lah, duduk mana Islam ni? Bukan Ubasa. Tapi oleh kerana Nabi dia tu tanya lah. Kalau saya je tu saya kata, lalu dia kata takkanlah nak mari jauh-jauh nak mari cerita pasal aku boleh anak mimpi-mimpi pada dah kan, tak payah tunjuk-tunjuk pun main mimpi atau bisik telinga pun tak apa dah, mesti ada kerja lain ni. Dia kata mesti ada kerja lain. Lalu Jibril kata memanglah ada kerja lain, cuma singgah sebentar sini. Kalau jalan, kita nak pergi tempat lain, sehingga beritahu je lah. Tuan kereta 2 kerja besar. Kerja besar apa? Tu nak balik bumi kau dulu. Oh, kata tu nak balik bumi kau dulu. Nak balik bumi, nak azab kau dulu. Nak balikkan bumi. Jadi hari yang dia dapat berita dia boleh anak dan cucu tu, hari Jibril nak balik bumi kepada kaum Sodom, kaum Lut. Nafilatan, sebagai suatu tambahan lah. Wa kullan, dan masing-masing dua beranak ni, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yakub tu, ja'alna, kami jadikan mereka tu solehin, termasuk nabi-nabi yang soleh, peringkat nabi-nabi, tidak macam soleh orang biasa lah, soleh peringkat nabi-nabi. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka itu a'immatan, sebagai imam-imam, yahduna bi amrina, yang beri pembina dengan perintah kami. Bermakna kita pun kalau kita nak beri tamlir kepada orang, kita kena tamlir, kena atas hidayah ni kepada dengan cara perintah Tuhan, iaitu wahyu. Wahyu Allah, ada ayat Quran lah. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan ke atas mereka fi'lal khairat, perbuatan untuk berbuat perkara-perkara yang baik-baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa aqimas salah, dan mendirikan salat. Wa ita az-zakah, dan supaya keluarkan zakat. Wa kanu lana, dan adalah mereka dulu terhadap kami ni abidin, taat setia dalam ibadat pada Allah. Wa Lutan, dan kepada Nabi Lut, atainahu hukman wa ilma, kami beri kepada dia kefahaman agama dan ilmu agama.
wa najainahu, dan kami selamatkan dia minal qaryatil lati, daripada penduduk allati kanat ta'malul khabith yang melakukan amal yang buruk, iaitu melewat ni. Innahum kanu kaum masu, adalah mereka itu kaum yang betul-betul jahat, fasiqin, keluar daripada ketaatan. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia dalam rahmat kami. Innahu minas salihin, dan sungguhnya dia Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Lut ni cerita panjang cerita dia ni. Cerita panjang, jadi kita kena beritahu lain kali. Ini sini dia beritahu sikit ya. Iaitu selain daripada sembah berhala, kaum Lut ni ialah buat liwat. Selain dari menyembah berhala, iaitu fasik itu buat syirik pada Allah tu. Dia ni kaum jahat dari segi mananya dosa-dosa besar dia buat. Dia buat liwat ni, dia buat atas stage ni, public ni, bukan ambil dalam bilik apa tak ada ni, dia depan-depan orang ramai. Dan ada kesan-kesan daripada ajaran kayu bobok dia ni, ada di Cyprus, ada orang jumpa bangunan-bangunan yang sudah punah, di mana gambar-gambar lucu, perbuatan-perbuatan seks tu yang dilukis di dinding-dinding rumah. Lukis itu bukan lukis buat dengan tiles, yang diletak sebagai mural di dinding-dinding dan di lantai rumah. Di lantai pun tunjuk, di dinding pun tunjuk, di dalam rumah. Masih ada kisah dia di Cyprus sana. Wallahualam, kita sambung malam esok dah. Malam esok ada. Malam esok insyaAllah. Jadi malam esoknya cerita Nabi Nuh. Nanti kita sudahkan cerita Nabi Nuh sikit, 2 hari. Pasal cerita Nabi Daud ni panjang. Wa Nuha, dan Nabi Nuh idnada min qabl, ketika dia berdoa sebelum pada Nabi Ibrahim. Sebelum pada cerita Nabi Ibrahim ialah cerita Nabi Nuh. Min qablu situ, qablu sebelum Nabi Ibrahim. Kena tulis Nabi Ibrahim tu. Min qablu tu sebelum Nabi Ibrahim. Dia ada baca doa. Jadi Allah Ta'ala ada semalam, ada orang tanya semalam, iaitu Tuhan kata kepada Nabi Ibrahim dalam surah Hud, pada Nabi Nuh dalam surah Hud, cerita panjang lebar tentang Nabi Nuh ni, cara-cara dia buat kapal dan sebagainya tu dalam surah Hud. Tapi sini nak beritahu tentang doa dia tadi. Wa Nuha, dan Nabi Nuh tu iznada min qablu, dia telah berdoa ketika dia berdoa sebelum pada ni. Apa dia doanya? Wa uhiya ila Nuhi, dan kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh annahu, bahwasanya lan yu'mina min qaumika, tidak ada lagi lah daripada kaum kamu yang akan beriman, illa man qad amana, mereka orang-orang yang telah beriman ya. Wala tabta'is, maka janganlah kamu bersedih, bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka telah lakukan syirik-syirik ni. Dalam surah Hud. Jadi dalam surah Nuh pula Nabi Nuh kata, unsurni innaka antas sami'ul alim. Surah Nuh, dalam surah Nuh ada silap. Jadi Nabi Nuh akad doa tu
kepada kaum dia apabila Allah Ta'ala wahyu ayat ni, bila Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Nuh bahawa tidak ada lagi lah Nuh, manusia, kaum kamu akan beriman lepas pada ni. Mereka orang-orang yang sudah beriman dah. Jadi yang mana yang selain pada tu tak ada lagi. Maka Nabi Nuh pun akan orang ada dah. Maknanya kalau nak tabligh pun tak guna dah. Tak guna dah. Maka Nabi Nuh pun akan unsur ni tolonglah aku, innaka antas samiul alim. Bahawasanya kamu Tuhan pengasih lah, maha mendengar lagi, maha mengetahui. Lepas tu dia pun kata jangan biarkan mana-mana mereka yang ada rumah tu, dalam rumah mana-mana tu biar hidup, mereka mati semua sekali. Tu doa dia. Yang mati semua sekali. Jadi doa tu Jadi sebelum pada Nabi Nuh baca doa tu, dia dapat wahyu ni. Lepas tu baru dia baca doa tu. Jadi doa sanilah. Fastajabna lahu, maka kami terima doanya. Fanajjainahu, maka kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan orang-orang pengikutnya. Ahlahu ni keluarganya bersama dengan pengikutnya. Anak dia dan bini dia seorang tidak masuk. Anak dia nama Kan'an dan bini dia tak tahu nama. Mak kepada Kan'an ni tak Islam. Tapi anak dia 3 orang yang lain, mak satu lagi, nama Yafiz, Hafiz dan Sam, 3 orang. Ini selamat naik kapal sekali dengan mak dia. Dia bini 2. Bukan bini 4, bini 2. Tersih ya. Wa ahlahu, dan keluarganya bersama dengan orang-orang beriman yang lain, 83 orang satu riwayat lain kata 40 orang. Minal karbil azim, daripada bala yang besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tolong dia daripada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Iaitu tolak ajakan tauhid Nabi-Nabi ini bermakna tolak ayat Quran. Tolak ajakan tauhid da'i-da'i yang mengajak mengesahkan Tuhan juga boleh panggil tolak ayat-ayat Allah Ta'ala juga. Innahum, bahawa sesungguhnya mereka adalah dulu kaum masuk satu kaum yang jahat. Fa'uraqnahum, maka kami tenggelamkan mati mereka semua sekali. Mereka ajma'i, semua sekali. Cuma kita tidak tahu berapa jarak di antara Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Jarak berapa ribu tahun. Daripada Nabi Nuh sampai kita sekarang ni agak-agaknya 10,000 tahun. Agak-agak 10,000. So kalau 10,000 tahun, 83 orang turun mari, sudah jadi penduduk jadi 7 bilion, 8 bilion ni. Maknanya kalau daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tu, tempoh masa yang sama, penduduk agak-agak tu. Tapi ditenggelamkan mati semua, hancur habis bangunan, tak ada tinggal besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.